السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau kita jauhi engkau surat sebelah baris yang kelima daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Ismail Ad-Daudi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, bermula istinja dengan air afdal daripada istinja dengan batu, dan menghimpunkan antara keduanya itu terlebih afdal. Jadi masuk perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan cara ataupun fasal berkaitan dengan istinja. Istinja itu bermaksud kita ni sapu ataupun bersihkan kubur dan dubur lah daripada najis. Tu yang dipanggil istinja. Cuma cara nak menyucikan tu bagaimana? Cara apa tu? Alat yang kita guna untuk menyucikan kubur ataupun dubur tu dengan apa? Itulah yang akan dibahaskan dalam bab istinja ni. Panjang juga. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula istinja dengan air afdal daripada istinja dengan batu. Jadi sekarang ni dua alat istinja yang diiktiraf dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab kita lah dalam bab fiqh. Yang pertamanya ialah air, dan yang keduanya ialah debu tanah yang suci. Jadi bab air kita sudah bahas dari sudut musta'malnya, dari sudut berubahnya, dari sudut air mutlaknya, air mutanajis, air najis dan sebagainya. Kita kias saja benda tu dalam bab debu tanah. Dia tak bahas dah debu tanah mughallallah ke, debu tanah mutawasitah ke, sebab maklum. Maklum dalam bab apa? Maklum dalam bab air tu mutawasitah lagu mana, mukhaffafah lagu mana, mughallallah lagu mana. Kias sendiri saja kepada debu tanah untuk tayamum. Maka dia kata sekarang ni beristinja dengan air afdal daripada tanah. Ni bukan bab tayamum ni. Ni bab membersihkan kubur dan dubur, ataupun mensucikan kubur dan dubur. Jadi dia kata air lebih afdal daripada tanah. Makna kalau kita ada tanah, ni bukan debu tanah, tanah sungguh. Bukan. Silap, bukan debu tanah. Astaghfirullah. Dengan batu. Batu macam pelik. Istinja dengan batu. Istinja dengan tanah buat apa? Aduh, pelik ke. Tiga lah alat istinja, tiga lah alat sucinya. Pertamanya air, yang keduanya ialah umpama batu, yang ketiga tanah. Tanah tu untuk tayamum. Jadi istinja ni bukan pakai tanah. Baru upah makan dia bengong sikit. Di istinja dua saja dengan batu, bukan batu lah, dengan umpama batu.
Sebab apa dia kata umpama batu? Sebab kalau cukup syarat, dia macam batu lah, maka boleh guna untuk istinja. Dan yang kedua air, maka dia kata air itu lagi afdal dia istinja berbanding batu. Jadi kalau kita kat rumah ni ada batu, ada air, ataupun ada tisu yang kerah, tisu yang untuk istinja tu, yang dijual di pasaran tu, kerana cukup syarat boleh jadi. Jadi kita nak pilih mana satu, air ke tisu tu? Jadi kalau ikut nak pilih salah satu, afdalnya air. Dan kalau pilih tisu tu, tisu yang cukup syarat tu, ataupun batu ke, ataupun seumpamanya, boleh, tak ada masalah, tapi dia tidak afdal lah. Afdal di sini dengan makna aktsaru thawaban, banyak pahala sikit. Guna air itu banyak pahala sikit daripada guna batu saja. Kemudian dia kata dan menghimpunkan antara keduanya, kedua batu dan air tadi, terlebih afdal. Noktah. Tapi kalau kita buat dua-dua sekali, maka tu lebih afdal. Jadi kita boleh beli tisu ke apa dekat pasar, dekat apa, dekat Maidin ke mana ke, pasar apa, tisu untuk istinja saja. Bukan tisu hak halus-halus tu tak boleh. tu tak cukup syarat sebab dia terkoyak. Ni tisu hak kesat sungguhlah, yang boleh mengesat najis. Jadi kita pun belilah tisu tu, letak tandah, lepas berak contohnya, kita pun sapu dengan tisu dulu, baru dengan air. Tu cara guna dua-dua lah. Jangan guna air dulu, lepas tu tisu, tak aci lah. Tak sah lah tu. Tak sah lah dari sudut basuh dengan tisu tu. Dia kena tisu dulu, baru air. Kalau air dah, buat apa calik lagi? Calik dah. Tu bersih dah. Sebab dia kalau dengan batu ataupun tisu ni, dia hanya menghilangkan najis, dia hanya menghilangkan najis tu sendiri, tapi dia tak hilangkan kesan najis. Jadi kalau kita nak calik tu, jadi ada kesan lagi tu. Jadi kesan tu dapat dihilangkan dengan air. Dapat dihilangkan dengan air. Jadi air lagi kuat lagi pada batu ataupun tisu tadi, kerana air dia boleh hilangkan diri najis dan kesan najis. Tapi kalau batu ataupun tisu ni, dia hanya menghilangkan najis itu sendiri, tapi tak dapat menghilangkan kesan najis. Kemudian timbul soalan, dah kalau kita guna tisu saja ataupun batu saja, dia ada kesan najis lagi, itu kita pakai spenda, kita pakai kain, melekat situ, sah tak mayang? Jawapannya sah lah. Sebab apa sah? Sebab hak tu dimaafkan di situ. Janji kita guna batu, janji tak basah punggung kita tu. Kalau basah najis lah. Tapi kalau tak basah dengan air atau seumpamanya, kita pun calik dengan tisu, tisu pun kering, itu pun kering. Tisu tu adalah sehari dia akan bahas lah syarat-syarat alat untuk macam batu tu. Ni kita bagi gambaran umum tu dulu. Jadi ada kesan najis lah di dubur tu. Jadi kita pun pakai seluar, pakai spenda, terlekat lah sikit. Tak apa ke? Tak apa. Dia dimaafkan syarak. Kalau tak dimaafkan syarak, tak ada faedah lah guna dengan batu. Payah guna batu tu. Bukannya senang. Jadi dimaafkan di situ. Kecuali kalau kita guna air. Kalau guna air, tiba-tiba pakai spenda ke kain, masih lagi ada kesan najis terlekat, najis lah. Tak boleh lah. Sebab dia guna air. Air itu kesan dia ialah untuk menghilangkan najis itu sendiri dan kesan najis. Maka dia kena hilangkan dua-dua. Tak maaf salah satu ya. Kemudian kata musannif, dan wajib disucikan tempat istinja daripada ain najis dan bekas-bekasnya, bekas-bekas ain najis, jika ia seorang beristinja dengan air. Noktah. Wajib. Mana siapa tinggal dosa. Siapa tinggal dosa. At-tadammuhu bin najisi haramun. Berlumuran dengan najis itu hukum dia haram. Jadi contoh kalau kita ada air untuk berwudu dan dengan ada air untuk basuh najis. Dengan mana kalau salah satu kalau kita guna akan habis air itu. Maka kita disuruh pilih sama ada nak basuh najis ke nak wudu. Maka sekarang ni kalau kita ni ada air tapi tak cukup untuk basuh najis dan wuduk sekaligus. Dengan mana kalau kita pakai salah satu akan habis lah, tak boleh lah. Contohnya kalau kita pakai untuk wuduk tak boleh basuh najis lah. Ataupun basuh najis tapi tak boleh wuduk. Maka kena pilih hak mana. Maka kata para ulama,
wajib dia tu basuh najis dulu. Kalau air tu tak cukup dua-dua, wajib dia basuh najis dulu. Lepas tu yang wuduk tu kalau tak cukup, tak ada air, maka tayamum. Tu ya. Tayamum dengan debu tanah lah, bukan dengan batu pula. Tu ya. Maka dia kata wajib menyucikan tempat istinja. Tempat istinja ni kubul dan dubur. Tu ya. Tak ada lah tempat istinja mulut, tak ada. Ada tak pernah dengar istinja di mulut? Tak ada. Dia kubur dengan dubur sahaja. Lepas tu istinja wajib itu suci daripada najis ain, daripada ain najis. Ain ni makna benda tu lah. Macam tokor tu, tu ain dia. Ain ni 3. Pertamanya rasa dia, warna dia, bau dia. Ni ain najis. 3 ni lah. Mana kalau contoh kucing kecing. Kecing. Ada tak? Kecing tu sendiri. Ada. Makna dia ada rasa lagi. Sebab ada ain najis lagi. Lah bau lagi. Ada bau tak? Bau. Makna ada ain najis lagi. Tu. Ataupun ada tinggal warna lagi, masih ada berbekas warna lagi. Itu masih lagi ada ain najis. Kecuali kalau kita dah basuh masih lagi ada warna najis. Hak tu dia tak panggil ain najis. Hak tu dia panggil kesan najis. Hak kesan najis yang tertinggal warna bekas tu, itu dimaafkan. Contohnya darah haid. Darah haid, perempuan darah haid, tiba-tiba dia masuk kereta, masuk, kena ke cushion darah tu. Jadi bila kena ke cushion, dia tunggu kering contohnya. Lepas tu dia pun sirang air. Gonyo. Okey lah, hilang bau, rasa, warna. Tapi ada sikit warna terbekas. Yang mana kalau gosok pun tak boleh juga. Hak tu dimaafkan. Sebab itu dia tidak panggil ain najis dah. Dia panggil kesan najis. Tapi itu dalam bab najis hak biasa yang luar lah, yang bukan kubur dubur. Hak ni sekarang ni najis yang berada di kubur dubur selepas kita berak kecing. Jadi wajib basuh, hilangkan ain najis. Dan juga hilangkan kesan najis kalau kita basuh dengan air. Maknanya kalau kita sapu dengan batu ataupun tisu tadi, masih tinggal kesan najis, tidak ada masalah. Yang naknya hilang ain najis. Tokor tahi tu kena buang, kena hilang dengan sapuan tisu tadi ataupun batu tadi. Tapi kalau kesan najis, ada kesan-kesan lagi, tu dimaafkan, tak ada masalah kalau untuk batu saja. Kalau basuh dengan air masih ada kesan, tak maaf lah. Kemudian, dan jika beristinja ia seorang dengan batu. Batu sini mana umpama batu lah, tisu ke apa-apa yang cukup syarat macam batu, maka dimaafkan daripada bekas-bekasnya, bekas-bekas istinja yang sedikit. Yang tiada menghilangkan bekas-bekas tu melainkan air. Dia tak boleh hilang kesan tu melainkan kena guna air. Maka ketika itu bila dia istinja guna batu, dia istinja guna tisu, dimaafkan. Boleh buat sendirilah. Kena praktik sikit. Tu. Pas berak contohnya, kita pun ambil tisu, calik cukup syarat lah, 3 kali dan sebagainya, 3 atau 5 atau 7. Sekali akan dibahas belakang. Pas kering tu kita try pakai kain ataupun spenda. Tengok, buka, lekat ke tak? Tu. Lekatlah sikitnya. Tu dimaafkan. Tu kesan sikit ya, sikit. Jangan banyak sangat nampak kan tak bersih. Tu. Dia sikit saja. Kalau banyak sampai petompak spenda tu, tu belengah sangat tu. Tu tak bersih lagi. Cuma nak istinja ni pula ada syarat-syarat dia lah. Kalau nak istinja dengan batu, sekali dia akan sebut. Kemudian, ataupun tembikar yang halus. Tak boleh menghilangkan kesan-kesan tu melainkan kena guna air ataupun tembikar yang halus. Kalau dikikir hilang. Kalau untuk batu dimaafkan. Kalau untuk batu dimaafkan, tinggal kesan-kesan. Tapi kalau guna air, kena habis semua, tak boleh tinggal sikit habuk. Kemudian, dan jika beristinja ia seorang dengan batu, wajib disapukan 3 kali dengan 3 batu atau 3 penjuru batu. Sekarang ni buat demo batu lah pula. Takkan nak ambil batu kat luar. Contoh hak ni batu. Jadi dia kata,
jika seseorang beristinja dengan batu, andai katalah hak ni batu, kalau tisu dah, ni batu, andai kata batu, jadi dia kena wajib sapu 3 kali. Wajib sapu 3 kali ni, walaupun kalau kita sekali sapu dah bersih sekalipun, wajib 3 juga. Contoh kalau kita sapu habis lah, tak ada, tak payah kot 3, kena 3 juga. Kena 3 juga, walaupun dah bersih dengan sekali sapu atau kali kedua sapu, wajib 3 kali juga. Jadi cara untuk menyapu, menyapu dengan batu kita ni, dia ada cara dia. Kalau ikutkan nak buat macam mana, ikutlah. 3 kali nak bersihkan mana? Nak buat kaifiat ni. Tu ambil batu siap ni. Lagi. Kalau 3 kali tak bersih lagi mana? Okey, sekarang ni dia nak calik macam mana? Jadi kalau ikutkan, mu nak calik ke mana, calik lah, asal habis ya. Tu asal dia. Tapi ulama dia ajar cara nak calik, supaya bersih elok lah. Dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna, contoh ni dubur kita, kiyah gilah kepada kubul tu. Ni dubur contohnya. Ni dubur kita, jadi kita pun berak. Pas berak kita pun ambil batu sekalinya ikut arah jam. 1 arah jam lah. 1, ni 1 contoh. Lepas tu 2 ikut berlawanan arah jam pula. 2 putar ni. Lepas tu kali ketiga ambil daripada bawah, habis 3. Sekali lagi sekali lagi, contohnya kali pertama ikut arah jam, pusing lah 1. Lepas tu kita pun ambil batu kedua. Ambil batu sama lumur lah. Ambil batu kedua ikut lawan jam pula, 2. Lepas tu ambil batu ketiga, kita pun calik daripada atas, daripada bawah ke atas, itu habis biasa. Itu kalau 3 batu. Dia kata tadi, atau 3 penjuru. 3 penjuru ni contoh kalau batu tu besar sikit lah. Jadi batu kan dia ada macam tu juga, lekuk-lekuk sikit. Jadi kalau kita pakai belah ni, kita malas ambil batu lain, kita ambil belah ni. Kali ketiga ambil belah ni pula, ikutlah. Asalkan 3 kali. Tak syarat 3 batu, 1 batu pun boleh. Cuma kalau 1 batu tu 3 sudut lain-lain. Itu kalau 3 kali bersih. Tiba-tiba 3 kali calik tak bersih juga, maka wajib tambah lagi. Sebab wajibnya bersih. 3 kali tu qada wajib, walaupun dah bersih kali pertama sekalipun, wajib sapu 3 kali. Tiba-tiba 3 kali tak bersih juga, wajib tambah kali keempat. Kali keempat nak buat kau nak ikutlah, calik lagi ke macam mana ke. Tak bersih juga 5 kali. Tak bersih juga 6. Tak bersih 7. Tak bersih 8. Tak bersih 9. Tiba-tiba kali ke-10 baru bersih. Bersih 10 batu kira tu. Tiba-tiba 10 kali 10 ni, kali ke-10. Kemudian disunatkan untuk mengganjilkan dia, buat kali ke-11. Sunat itu yang sebelah tu sunat lah, sebab sunat ganjil. Tu sunat ganjil. Macam tadi kalau kali ketiga tak bersih juga, kali keempat baru bersih, sunat buat kali kelima. Sebab witir. Ganjil tu lah. Tu kalau tak bersih kali ketiga lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika sudah suci tempat istinja itu dengan kurang daripada 3 kali sapu sekalipun, walaupun dah 2 kali calik bersih dah, tetap kena 3 kali. Walaupun sekali calik bersih dah, tetap wajib 3 kali. Tak memadai sekali atau 2 kali, atau kurang daripada 3 kali. Kena 3 kali dan ke atas. Kerana riwayat Muslim daripada Sulaiman, kata Sulaiman, menegah akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami beristinja dengan kurang daripada 3 biji watu. Noktah. Tu dalil dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis tu jelas menunjukkan 3 kali. Nabi tegah sahabat jangan kurang 3 kali. Makna tu amrun ta'abudi, perkara yang kita sami'na wa ata'na, turut ya. Kalau ikut kan buat apa, kali ketiga dah sekali bersih dah, ikut je lah.
Macam 3 rakaat maghrib lah. Berapa 3? Kenapa tak 6? Ikutlah. Tu Allah Ta'ala punya semayang. Lantak dia lah. Tu. Tu. Maka dia kata, maka jika tiada suci tempat istinja itu dengan 3 kali sapu, wajib ditambahkan atas 3 tadi hingga suci ia tempat istinja tadi. Wajib. Yang tadi kita sebut dah. Tambah 4 kali. Tak habis lagi, tambah yang ke-5. Tak boleh lagi, tambah yang ke-6. Zaman bila kita nak guna istinja ni? Zaman tak ada air lah. Tu. Kalau hak dulu hak tak ada air kat Gong Badak tu, dia tahan lagi tu. Ada catu lagi, tak apa. Tapi waktu tu kalau nak guna istinja tak apa. Malah lagi ambil jauh. Dia pun nak terberak dah. Dia pun berak dulu. Dia pun calik dengan tisu, tak apa. Lalu saya pergi ambil air. Bak malah lagi ambil semua. Jauh pula tu, duduk rumah. Bukan dekat. Dia pun ambil lagi. Sebulan lebih hari tu. Cuma hak tu ada air lagi. Ni tak ada air langsung. Kalau sampai tahap tak ada air langsung, sinjak dengan batu. Tu. Ataupun dengan benda kesak tu. Sama jugalah tayamum. Tayamum nak guna bila? Nak guna tank sakit. Sakit pun jarang. Nak guna tank tak ada air. Tu. Cari merata dah. Padang Kemunting tak ada. Padang kat Gong Badak tak ada. Semua tak ada. Maka ketiga tu kita guna tayamum. Lepas tu tayamum pula sehari kena qada tak sembahyang. Tengok dalam setahun tu banyak air ke tak banyak air. Contoh dalam setahun tu 7 bulan ada air. Lagi 5 bulan tak ada air. Hak tu wajib qada lepas ada air. Penuh juga nak qada. Tapi kalau setahun tu kurang air, contohnya 7 bulan tak ada air, 4 bulan je ada air dalam setahun, maka tu tak payah qada. Dia panggil tempat tu ghaliknya tak ada air dah. Kalau tadi ghaliknya ada air, cuma tahun 4 bulan tu tak ada air. Jadi ghalik tak ghalik ni dia kena tengok dalam setahun tu menang hak mana. Banyak air ke tak banyak air? Kalau banyak air dalam setahun tu, kira banyak air lagilah. Contoh hari tu, kalau contoh Terengganu hari tu 2 bulan tak ada air, contohlah. Dalam setahun 2 bulan tak ada air, kira banyaklah air tu. 2 bulan tu pun rosak peik ya, bukannya ada apa kan. Bukannya tiba-tiba kosong dajal nak mari ke, bukan. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, suci 3 kali wajib tambah tu sekira-kira tiada tinggal melainkan bekas najis yang tiada dihilangkan bekas najis melainkan air atau tembikar yang halus. Hak tadi itulah. Sampailah dia tu tinggal kesan saja najis. Kesan najis tu ni tinggal. Barulah tak payah calik kali yang seterusnya. Kali ketiga ada lagi ain najis. Keempat ada lagi ain najis. Kelima ada lagi ain najis. Sampai kali ke-15 baru hilang ain najis. Habis selesai. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, telah terdahulu sebutnya, tadi samalah, melainkan air atau tembikar yang halus yang telah diterdahulu sebut perkara tadi. Noktah. Maka jika sudah suci dengan yang gasalnya, gasal ni mana? Ganjil. Gasal ni ganjil ni. Jika suci dengan yang gasalnya, jangan ditambah atas batu tu sesuatu. Mana apa? Contoh kalau kita kali ketiga tak bersih, kita pun buat kali keempat, buat kali kelima tak bersih juga, ke-6, ke-7 tak bersih, sampai kali ke-19 19 bersih, tak payah tambah dah, sebab dah ganjil. Sebab dah ganjil dah, tak payah tambah. Yang perlu tambah ni, yang sunat tambah ni ialah bila nombor tu kena. Kali ke-14 ke, kali ke-16 ke, kali ke-8 ke, baru bersih. Wajib, bukan sunat untuk tambah 1 kali untuk ganjilkan. Okey. Dan jika suci dengan yang genak batu, maka sunat ditambahkan 1 lagi. Tu tadi kita tahu. Kalau suci sapuan keempat, sunat tambah jadi 5. Lepas habis 5 sunat tambah lagi, tak sunat lah. Tambah banyak apa. Tu. Kalau bersih waktu dah ganjil batu tu, tak sunat tambah.
Tak ada tuntutan sunat tambah pun. Kalau tambah juga tak ada pahala lah. Tu ya. Tapi kalau dah ganjil, kalau dah genap, baru bersih, sunat tambah sekali lagi bagi ganjil. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seperti sudah suci, ni contoh bagi bersih dengan genap. Seperti sudah suci dengan 4 biji batu, maka sunat ditambahkan dengan yang kelimanya, kelima batu. Doktor, contoh tu dia buat. Jadi contoh tu tak kait lah dengan mana-mana keadaan, apa-apalah. Yang ke-6 ke, yang ke-8 ke, yang ke-10 ke, sunat tambah jadi 11. Kalau 8, sunat tambah jadi 9. Kalau 6, sunat tambah jadi 7. Kalau 100, sunat tambah 101. Tu kalau teruk sangat najis tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan pada makna batu itu pada istinja ialah tiap-tiap suatu yang keras. Sekarang ni dia nak bahas alat tu. Alat yang kita nak sucikan kubul dubur selain air. Tadi dia duduk kata batu. Sekarang ni dia kata ada yang pada makna batu. Tu dia panggil umpama batu tu. Apa dia? Yang kita boleh istinja selain pada batu, tapi syarat dia macam batu. Ni dia sebut. Dan pada makna batu itu, pada istinja ialah tiap-tiap suatu yang keras. Mesti keras lah, jangan lembut pula. Jangan lembut, jangan cair, tak boleh. Dia kena benda tu keras. Dengan sekira-kira kalau kita letak tu, dia tak hancur. Dia boleh panggil, dia lekat elok lah. Dia letak lah. Contoh kalau letak apa? Letak tanah contohnya, bila letak dia jatuh, tak jadi. Kalau letak batu, batu dia keras, letak macam ni ke, gitu ke, hentak ke, dia tak pecah. Tu keras tu. Tu Kemudian yang suci, yang kedua, sucilah benda tu. Jangan najis pula. Jadi tak boleh kita cuci dengan batu yang hasil daripada tahi burung contohnya. Contoh tahi burung tu mengerah sampai jadi batu contohlah. Boleh tak buat istinja? Tak boleh. Sebab najis. Contohlah burung mana-mana ke, dia tu berak macam batu. Kerah nak mampus. Tak boleh nak hancur langsung. Boleh kot buat istinja? Tak boleh sebab dia tak suci. Dia tu najis, tak boleh lah. Apatah lagi tahi yang lembek-lembek lagi tak boleh lah. Tahi lembu, tahi kambing tak boleh tu. Itu lembek belakang tu. Tu yang suci selesai. Kemudian menanggalkan najis. Yang ketiga, menanggalkan najis. Mana kalau kita kesat tu, calik ada. Tu tanggal najis tu. Tapi kalau benda tu kerah dah benda tu. Calik tak dia tidak calik, dia tidak menanggalkan najis. Sebab apa? Sebab licin. Tak boleh. Dia licin contoh. Dia kerah dah tapi licin. Contoh dinding. Dinding tu kerah dah tapi bila sapu licin. Calik-calik tak lekat contoh. Tak jadi lah. Dia kena tak licin. Dia kena kalau calik tu tanggal. Contohlah dinding tandas tu dia tu licin. Jadi tak sah lah. Sebab apa? Sebab dia tak tanggal elok. Tapi kalau dinding tu kasar, buka-buka paip, tak ada air, dah mandai. Dah mandai. Kalau jenis dinding yang batu-bata, tu tak licin tu kot. Kerah tu. Kerah gila tu bata. Jenis tak siap lagi, kerah tu bata, tak apa. Sakitlah sikitnya. Tonyoh situ, tak ada jalan lain. Sebab tu sunat untuk kalau kita masuk jamban, buka pilih dulu supaya kita pastikan ada kedai air. Kalau tak ada air, boleh ambil lah tisu apa semua tu. Ni main berak tu ya, habis tak, itu musim tak ada air pula. Buka-buka, Allah, tinggal sikit. Cepat habis gitu. Habis kita tak ada flah. Tu antara sunat dalam istinja lah. Kita sebut pastikan ada alat untuk istinja. Kalau kita guna air tu, makna kita test dulu lah. Bukan kena buka setiasa, makna kita test dulu ada air ke tak ni. Kuat elok, ada tu baru boleh berak.
Ni tak dah sangat oh. Tak dah dengan buka-buka perang weh habis. Padahal waktu tu nak dekat-dekat rumah tak ada air dah, pukul 5 tak ada air. Dia 4.55 nak berjaga. Oh habis satu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, menanggalkan najis yang tiada dihormati akan benda tu. Okey, syarat keempat, benda tu tak dihormati syarak. Contoh yang dihormati syarak, makanan tak boleh. Contoh kalau kita beli ayam. Beli ayam tu pula kerah. Contohlah, cukup syarat habis ya. Kita pun calik dengan ayam, tak boleh. Sebab ayam benda yang diihtiram, benda yang dihormati syarak sebab dia makanan anak Adam. Dia tidak boleh. Tulang tak boleh juga sebab dia makanan jin. Cari pasal dengan jin habis tu adalah cara-cara. Jadi benda yang dihormati syarak. Calik dengan Quran haram. Tu. Sebab Quran dia dihormati syarak. Bila dia calik tu, andai katalah bersih sungguh, tak sah istinja dia. Sebab apa? Sebab tidak mencukupi syarat alat istinja. Alat istinja mesti benda yang dihormati syarak. Tu. Apa lagi tak dihormati syarak? Contoh makanan tadi ataupun kitab Wisyahul Afrah. Kita geram kan rumah istinja lah ni, kita pun calik. Tak boleh sebab dia dihormati syarak. Dia buku dia kitab berkenaan dengan hukum hakam syarak, maka dia dihormati. Tu. Kemudian dia kata seperti perca kain. Perca kain tak apa, hatu yang tak dihormati. Perca kain. Kain-kain apa-apa lah. Jangan kain sejadah pula. Kain sejadah habis kita. Kain apa-apa lah. Perca kain ke, kain buruk ke. Tapi cukup syarat tadilah. Kerah, dia boleh tanggalkan najis dan suci. Dan belulang yang sudah dimasuk. Ni pandai-pandai lah, macam-macam lah ni. Ni benda yang tak dihormati syarak. Sekarang ni yang alat istinja ni 4. Pertama kerah, yang kedua suci, yang ketiga boleh menanggalkan najis, yang keempat tidak dihormati syarak benda tu. 4 ni ya syarat alat untuk macam batu. Tak cukup syarat ni, tak boleh istinja dengan dia. Kalau istinja sekalipun tidak sah. Tidak sah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kerana hasil maksud dengan benda istinja tadi. Kerana hasil maksud dengan benda yang tidak dihormati syarak. Perca kain boleh dah, boleh. Walaupun bukan batu, tapi kalau dia kerah, dia kesat, dia boleh tanggalkan najis, dia suci. Okey, perca kain pun tak apa. Sebab tu kita kata boleh tisu tu. Tapi tisu ni tak boleh, tisu ni lembut, koyak tisu kerah tu. Yang orang-orang duk beli untuk istinja tu. Tu. Yang ada kat kapal terbang tu, tisu tu, tu kesat tu. Kalau kita calik tu tak koyak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka keluar dengan sesuatu yang kerah. Jadi dia kata 4 syarat tadi tu untuk sama dengan batu. Jadi dia buat sekarang ni benda dia panggil muhtarazat, benda yang keluar. Kalau dia kata kait yang kerah, keluarnya hak mana? Maka dia kata, maka keluar dengan sesuatu yang kerah itu yang cair. Cair tak boleh jadi alat istinja. Cair apa ni? Cair yang selain air lah. Seperti air mawar. Air mawar dia tidak sah untuk buat istinja sebab dia bukan air mutlak. Dia air mutaghayyir, air yang sudah berubah. Dia bukan lagi air mutlak. Jadi kalau kita basuh dengan 1000 kolah air mawar sekalipun tak sah istinja kita, walaupun dah bersih dubu sekalipun. Dia beza dengan bersih dan suci. Syarak kita suci dan bersih, bukan bersih saja. Jadi kalau kita tembak dengan air mawar tu, bersih lah, tapi suci tidak. Jadi dia kena bersih dan suci dalam syarak itu. Tak memada bersih ya. Kemudian dan cukur. Cukur. Kita tembak dengan cukur 1000 kullah tak bersih. Tak suci. Walaupun bersih dah dubur kita sekalipun,
bersih dah kubul kita sekalipun, tak sah istinja dia. Dan tak terangkat najis tu. Walaupun sudah bersih dubur dia sekalipun. Dan itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, dan keluar dengan yang suci sesuatu yang najis seperti batu yang mutanajis. Kita ambil batu, tapi batu tu kena tahi anjing ke? Boleh tak cari? Tak boleh lah. Ada dah batu, tapi kena berok dengan tik burung elang. Boleh tak basuh? Tak boleh. Boleh basuh tak? Boleh tak istinja? Tak boleh. Dia mesti suci. Satu. Atau tahi kering. Ni yang tadi kita sebut. Burung tu dia berok memang macam batu keluar. Boleh tak buat istinja? Tak boleh. Walaupun keras kita picit-picit memang macam batu lah. Tak boleh juga sebab dia tidak suci. Dan kalau guna bukan mensucikan, bertambah najis pula. Berlumur dengan najis pula. Habis kita. Tu. Okey, kemudian dan keluar dengan yang menanggalkan sesuatu, keluar yang tiada menanggal seperti tanah yang lembut. Ni jenis licin lah. Jenis licin, jenis rekah. Tanah yang lembut. Contohnya kita ambil tanah seluk ke, kali tak boleh. Tanah seluk tu licin ataupun kita panggil lembut. Lembut yang berhambur. Berhambur ni mana? Dia berhamburan ni mana? Dia boleh, kalau kita angkat ni dia meleleh tempat lain. Kalau kita angkat ni, kita angkat dengan tangan tu, dia meleleh celah-celah jari kita. Tu berhamburan lah. Berhamburan ni bertebaran. Itu. Debu yang berhamburan, debu yang bertebaran. Jadi tanah ni dia berhamburan macam pasir. Kita ambil kat tangan, angin tolak kerung lagi. Tak jadi lah tu. Tu nak jadi istinja ke mana? Jadi dia mesti benda yang boleh menanggalkan najis. Lepas tu berhamburan atau arang yang lembut. Arang yang lembut. Mana kalau kita letak tu melekat ke? Jatuh ke, lembut lah. Tak keras je batu. Batu ni kalau kita lekat ke dubur tu, dia tak jatuh dah. Tu batu. Andai kata kalau kita takdirkan batu, tapi batu tu pasien pecah. Letak pecah. Tak boleh tu. Tak cukup syarat. Tapi tak biasa jumpa lagi lah batu gitu. Biasa batu keras lah. Kena pada orang tu mati tu. Tu sebab apa keras sangat. Tu. Kemudian dan yang lembut dan yang licin. Keluar juga hak licin seperti umpama buluh. Buluh kita buat masa hari raya lah. Tu. Kita pun malas geram, malas nak pergi tandas, kita pun calik kali. Tak sah. Duduk bakar buluh lemang tu contohnya, kita pakai buluh. Jadi kita duduk masak lemang berkejam-kejam. Tiba-tiba rasa nak terberok. Tu. Malas nak pergi tandas jauh. Dia pun berok situ, ambil buluh calik. Tak boleh. Sebab apa? Licin. Dia tidak boleh menanggalkan najis dengan sempurna. Walaupun nampak tanggal, tapi tak sempurna tanggal dah tu. Tak seperti batu atau benda kesak yang lain. Kemudian selama yang kata umpama buluh tu yang licin ni lah, umpama buluh selama tiada dibelahkan. Selama tiada dibelahkan dan dibuat istinja dengan bekas yang dibelah buluh tu. Mungkin ni buluh ni kalau dah belah dia jadi kesak. Boleh jadilah yang dia kata ni. Jadi kalau buluh hak licin, hak yang tak belah lagi tu boleh jadi licin. Bila kita kesak tak sempurna kesatan dia tu. Jadi tidak sah lah. Jadi kalau kita belah contohnya, tiba-tiba dia jadi kesak. Boleh. Dia asalnya kesak je. Kesak yang sampai boleh menghilangkan najis, menanggalkan najis. Tak kisah. Kok dia asal licin, tiba-tiba kita buat sesuatu berkerak ke, hancurkan dia ke, jadi kesak lalu. Boleh tanggalkan najis. Tak apa. Ni kalau licin macam buluh stokor tu, tak potong tak apa, kita pun sapu tak sah sebab licin. Tu. Tapi kalau kita potong kok mana-mana jadi kasar contohnya. Jadi boleh menanggalkan, mengkesak najis. Boleh lah tu. Tak ada masalah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan keluar dengan yang tiada dihormati akan benda tu
sesuatu yang dihormati seperti makanan anak Adam umpama roti kering. Kita beli roti kering, roti gardenia tu boleh kata lembut lagi tu. Ni roti keras tu. Kalau roti gardenia tu, contohlah kita kata tu bukan makanan. Roti gardenia tu lembut, dia tak keras. Jadi payah juga, dia kena roti yang keras sikit. Jadi kalau roti keras contohnya, boleh tak calik? Tak boleh, sebab dia benda yang dihormati syarak, sebab dia makanan anak Adam. Jadi tak boleh dah pakai roti kering tu. Makanan apa lagi yang macam roti kering, sama kias sendiri lah. Dia buat contoh tu roti kering. Jangan duk ingat roti tu je. Kalau kat Pulau Pinang ada roti menggali. Roti menggali keras sikit. Sini tak ada roti menggali. Kalau roti menggali keras sikit, keras sikit lah. Dia ada bahagian kulit dia. Jadi kalau calik kat situ, boleh lah tu. Kalau ikut boleh lah. Tapi kalau ikut kat sini, syarat keempat tak lepas. Sebab dia makanan. Andai kata tu bukan makanan, boleh tu. Sebab dia keras situ. Keras sedap. Lama tak kau roti menggali. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, selama yang kata tak boleh dengan roti ni, selama tiada dihanguskan roti. Ni boleh ni. Sebab apa? Kalau kita hangus boleh makan tak? Tak makan dah. Kalau kita hanguskan dia, kita bakar dia 10 minit, terbakar hangus dah kawan tu. Jadi boleh buat istinja, boleh. Sebab apa? Sebab benda hangus kita tak makan. Jadi contoh kalau kita tak ada batu, ada roti gardenia je, kita bakar sampai keras, sampai hangit, boleh lah buat istinja. Sebab apa? Sebab kita tak makan dah benda hangit ni. Jadi kalau roti tu kalau tak bakar lagi, dia tak keras, maka dia tak hangus lagi, maka tak boleh. Kalau dah hangus dah keras pula, suci pula, boleh kesat najis, sah untuk buat istinja. Tapi syarat kena bakar hangus dulu. Sebab benda hangus-hangus ni dia tidak dimakan oleh anak Adam. Dan seperti makanan jin umpama tulang, tu pun tak boleh juga. Dan jika dibakar hangus sekalipun, kalau tulang tak boleh. Sebab tulang ni memang spesial makanan jin. Hangus ke tak hangus ke, dia memang spesial makanan jin tak. Memang tak boleh untuk kita buat istinja. Jangan buat kan kena kacau jadi hijang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.